Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi jika saya harap audio clear, jika anda boleh mendengar, sila beritahu saya lah. Jadi hari ini live saya akan cuba ringkaskan, dan saya ada satu topik yang khusus ditujukan kepada PAS, ya, iaitu PAS dah kena game dengan Zahid. Sekarang ni Hadi nak petik dalil apa pula? Okey, biar saya jelaskan, ya. Jadi beberapa hari lalu saya ada membuat satu live di mana saya jelaskan kepincangan dalam hala tuju PAS, bagaimana PAS tersasar daripada landasan kebenaran, ya, dengan segala apa yang dilakukannya. Dan saya pun pernah menjelaskannya, bila kita cerita penyatuan ummah ni, okey, ianya perlu bukan hanya sekadar retorik, bukan hanya sekadar lontaran kata-kata, tetapi ianya perlu juga dicerminkan daripada apa yang kita lihat, apa yang dibuat, tindak tanduk dan sebagainya mereka yang memperjuangkan penyatuan ummah ni. Jadi PAS ni dakwa dulu dia nak bekerjasama dengan UMNO demi penyatuan ummah, tetapi selepas mereka membentuk kerajaan bersama, ya, PAS, UMNO dan Bersatu, ummah berpecah pada tahap luar biasa, pada tahap yang paling gila yang tidak sepertinya sebelum ini dalam sejarah tanah air. Percakaran, dan ini kali pertama, ya, di bawah pentadbiran yang kononnya pentadbiran pertama kali pentadbiran Melayu Islam, berlaku pencakaran kali pertama, ya, antara pemimpin-pemimpin dalam kerajaan sendiri, dalam blok kerajaan sendiri. Percakaran, pijak memijak, ya, cantas mencantas dalam kerajaan yang kononnya pertama kali dalam sejarah kerajaan Melayu Islam. Jadi ini adalah kegagalan yang disebabkan pemimpin-pemimpin ini. Dari sudut ekonomi, kemudaratan paling luar biasa dalam sejarah disebabkan mereka lebih bertumpu kepada percaturan politik kuasa dan kedudukan dan juga wang, berdasarkan laporan-laporan ahli-ahli parlimen tertentu seperti Syafiq Abdal, ya. Rakyat mudarat, politik darjat, petik dalil tak tentu hala, semua ni berlaku dalam pentadbiran pertama kali dalam sejarah Melayu Islam. Jadi semuanya pertama kali, semuanya pelik, semuanya gagal dari sudut penyatuan ummah. Itulah sebabnya saya beritahu penyatuan ummah ni satu perjuangan yang dijaja pada ketika Pakatan Harapan mentadbir. Kita lihat UMNO, kononnya nak tumbangkan kerajaan, PAS kononnya nak tumbangkan kerajaan sebab DAP, ya. Tapi lepas dah tumbang, UMNO, pemimpin-pemimpin kluster mahkamah tertentu bermuzakarah dengan pemimpin-pemimpin DAP tertentu membincangkan jajaran politik baru. Kita lihat PAS, ya, kata UMNO bersaudara, bermuafakat, ya, tubuh muafakat nasional. Tapi lepas dah habis tumbangkan kerajaan PH, dah tubuhkan kerajaan baru, PAS bercakaran dengan UMNO, UMNO bercakaran dengan PAS. Sekejap PAS beritahu tak boleh, UMNO ni benda ni dia tak betul, yang tu tak betul. Pemimpin-pemimpin yang memimpin UMNO lah ni adalah berkepentingan, ya. Dia cuba masuk campur dengan tadbir urus, dengan perkara-perkara melibatkan parti UMNO. UMNO pula memijak-mijak PAS, oh kau pergi kerjasama dengan Bersatu buat apa? Katanya nak penyatuan ummah, tetapi bercakaran tikam menikam, pijak memijak. Lepas tu UMNO buat Perhimpunan Agung UMNO, dia buat keputusan tidak akan bekerjasama dengan Bersatu pada PRU 15. Kemudian dalam kerajaan sendiri tuduh menuduh, tuding menuding. Kerajaan dia orang punya, tapi bergaduh, ya, ekonomi tengah mudarat, tengah bergaduh. Tapi UMNO lah
kluster mahkamah lah yang telah bersekongkol dengan Bersatu untuk menumbangkan kerajaan mandat rakyat. Ya, lepas itu bercakaran, memecah belahkan ummah. Jadi penyatuan ummah ni semuanya satu jajaan. Ya, okey. Sekarang ni apabila Muhyiddin mengisytiharkan, ya, bahawa itu semua lepas, itu semua cerita lepas, saudara-saudari. Apabila Muhyiddin mengisytiharkan Barisan Nasional adalah musuh utama, PAS tiba-tiba entah dari mana tiba-tiba dah teringat balik kepada penyatuan ummah. Dah gagal sebenarnya. Kerajaan-kerajaan sebelum-sebelum ni, termasuk PH, ummah lebih bersatu. Malah anda suka DAP ke tak suka DAP, lebih bersatu. Tetapi lah ni, jangan kata ummah tak bersatu, pemimpin-pemimpin dalam kerajaan sendiri tak bersatu, bercakaran, tikam menikam dan sebagainya. Ya. Tapi tiba-tiba dia teringat balik penyatuan ummah. Jadi bila Muhyiddin kata Barisan Nasional adalah musuh utama, Taqiyuddin ni dia buat kenyataan. Dia kata PAS tidak boleh terima pendirian melabelkan kumpulan Melayu Islam yang lain sebagai musuh utama, kerana bukan sahaja ianya tidak wajar, maka malah janggal. Lebih-lebih lagi apabila parti dalam kerajaan dipimpin bersama. Taqiyuddin nak tipu siapa? Ya. Sebenarnya apabila anda duduk bersama, andalah telah membuktikan andalah kumpulan-kumpulan yang paling tidak boleh bekerjasama. Dan malah perkara ini dilafazkan oleh UMNO, pemimpin-pemimpin UMNO. Dan mengapa apabila UMNO dengan Bersatu berselisih, sepatutnya PAS duduk tengah, PAS tidak memihak. Okey, kami dah muafakat dengan UMNO, kemudian ikut perjanjian asal, UMNO bersatu dengan PAS, kena duduk bersama. Saya nak tanya Taqiyuddin, saya nak tanya Hadi, jika benar PAS mementingkan muafakat bersama ketiga-tiga parti Melayu Islam ni, mengapa apabila UMNO berselisih dengan Bersatu dan memutuskan dalam Perhimpunan Agung UMNO bahawa UMNO tidak akan kerjasama dengan Bersatu, dan kemudian UMNO enggan masuk Perikatan Nasional dan menikam-nikam Bersatu dan Bersatu menikam UMNO, mengapa PAS memilih Bersatu, duduk dalam Perikatan Nasional bersama Bersatu? Setahu saya, Hadi sendiri mengaku UMNO dengan PAS bersetuju akan menerima Bersatu dalam muafakat nasional. Jadi pokoknya tumpuan paling utama adalah muafakat nasional. Tetapi bila UMNO tidak menerima Bersatu, mengapakah Hadi memilih Bersatu? Mengapa pilih? Sebab bila anda sudah pilih satu pihak, orang boleh tanya kenapa tak pilih sana, sedangkan anda kata tiga-tiga perlu bersatu, tetapi kenapa anda berat sebelah kepada Bersatu? Ya, itu pertama. Kedua, tak sedar ke anda bukan hanya UMNO menyerang Bersatu, Bersatu menyerang UMNO. Jadi barangkali Hadi memilih Bersatu kerana pada ketika itu yakin Muhyiddin Perdana Menteri dia tidak boleh tumbang, dan PAS ingin kembangkan sayap dia di peringkat semenanjung. Jadi perlu ada satu kekuatan di mana parti yang didampingi oleh PAS, pemimpin dia Perdana Menteri. Jadi PAS pun dah tak betul kat situ. Okey. So hujah Taqiyuddin bahawa janggal kita kata musuh utama, lebih-lebih lagi apabila dipimpin bersama, itu mengarut. Ya. Anda sendiri dah buktikan anda pilih kasih, anda tidak konsisten, dan anda tidak boleh bekerjasama, dan anda sentiasa petik dalil untuk halalkan cara. Okey, tapi tak apa, itu yang Taqiyuddin katalah. So apa pun kita pegang pada kata Taqiyuddin. Okey, PAS ni dia tak suka bila Muhyiddin label Barisan Nasional musuh utama. Hari ini pula kita dikejutkan dengan satu pendedahan oleh Zaid Amidi. Zaid Amidi dedah, rupa-rupanya 2-3 hari lepas apabila dia bertemu Presiden PAS, ya, Hadi Awang, dia mengemukakan 3 syarat sekiranya PAS mahu jalin semula kerjasama politik dengan UMNO. Syaratnya ialah PAS perlu keluar dari Perikatan Nasional,
memutuskan hubungan politik dengan Bersatu dan umumkan secara rasmi bahawa PAS berpisah daripada Perikatan Nasional dan Bersatu. Ya. Jadi, bukankah ini bermakna PAS perlu putuskan hubungan dengan Bersatu, dan dalam pilihan raya PAS tak boleh kerjasama dengan Bersatu? Sebab kita kena combine dengan keputusan Perhimpunan Agung UMNO, iaitu UMNO tidak akan kerjasama dengan Bersatu. Dan Perlembagaan UMNO menetapkan bahawa sebarang keputusan Perhimpunan Agung UMNO mengatasi apa-apa keputusan lain yang dibuat oleh MKT. Jadi itu adalah muktamad dan setakat ini tak pernah diubah dalam Perhimpunan Agung UMNO yang lepas. Melainkan nak tunggu Perhimpunan Agung UMNO seterusnya. Tetapi Perhimpunan Agung UMNO seterusnya semestinya selepas PRU 15. Jadi UMNO tidak akan kerjasama dengan Bersatu, dan Zahid suruh PAS putuskan hubungan dengan Bersatu. Maknanya dalam pilihan raya, jika andai kata PAS dengan UMNO bekerjasama, PAS perlu perang dengan Bersatu. Berkemungkinan tinggi perlu perang dengan Bersatu. Bukankah itu serupa dengan musuh politik? Dari satu sudut, anda kata penyatuan ummah. Mana anda boleh berperang dengan pihak yang anda bermuafakat dengan dalam pilihan raya? Macam mana anda nak suruh ummah pilih saya atau Bersatu, sedangkan anda kata nak penyatuan? Anda memecahkan ummah. Seperti mana PAS, UMNO dan Bersatu sekarang dah pecahkan ummah dengan bercakaran, termasuk dalam medan pilihan raya. Jadi nampak tak bagaimana anda ditipu? Jadi sekarang saya nak tanya Hadi, mengapa anda rahsiakan syarat Zahid? Masa Muhyiddin kata UMNO musuh besar, oh tak boleh, sekarang ni kenapa diam? Jangan pula petik dalil baru, kata oh kami hanya kata tak boleh label musuh utama, kalau musuh tak apa. Itu mengarutlah. Sebab bila kata penyatuan ummah, ya, bila kita cerita penyatuan ummah, bila anda masuk medan pilihan raya, anda nak satukan ummah, bukan nak suruh ummah pilih anda atau dia. Ya. So kita nampaklah PAS dah kena sumpitan Zahid, dan PAS sekarang ni sudah ada dilema. Ya. Satu kenyataan Zahid betul. Jika PAS benar-benar impikan penyatuan tiga parti, iaitu PAS, UMNO dan Bersatu, PAS patutnya tak pilih perikatan. Dia berpaut pada yang asal, iaitu muafakat. Itu betul, saya kena mengaku. Tetapi yang babak Zahid suruh putuskan hubungan dengan Bersatu ni, lebih kurang lah kalau anda lihat syarat tu, maknanya berputuskan. Sebab ada pun perlu merujuk kepada keputusan Perhimpunan Agung UMNO, bawa keputusan tu sekali. Bermakna jika PAS nak kerjasama dengan UMNO, kenalah perang dengan Bersatu dalam PRU 15. Okey. So Hadi nak jelaskan macam mana, mengapa Hadi rahsiakan perkara ni. Semalam Hadi buat kenyataan, dan menegaskan semua parti Melayu utama Melayu Islam, termasuk UMNO dan Bersatu, perlu terbabit menjayakan perpaduan ummah. Ini dah temberang. Sebab andalah yang telah gagalkan perjuangan ummah, andalah yang telah memporak-perandakan perjuangan ummah, andalah yang memecah belahkan ummah. Tapi tak apa, anda kata kena bersatu. Tapi mengapa pada kenyataan anda tu anda rahsiakan daripada Muhyiddin bahawa sebenarnya awak suruh saya panggil UMNO Barisan Nasional Musuh Utama, UMNO pula secara tidak langsung suruh saya panggil Bersatu musuh sebab kena perang masa PRU 15. Mengapa anda rahsiakan benda ni? Jadi kita lihat PAS ni lebih berpolitik, bukannya berpaksi kepada perjuangan penyatuan ummah secara Islam. Dan apabila Zahid sudah kena sumpitan saya dengan penjelasan saya dalam live sebelum ni, tiba-tiba Zahid Hadi keluar dalil baru. Ya, penyatuan ummah ni dia kata perlu bermula dengan mereka yang pegang kuasa, dan kemudian seterusnya disertai oleh kumpulan-kumpulan lain. Hadi, jangan sentiasa membuat petik dalil baru hanya kerana anda bertopengkan, anda
panggil diri anda parti Islam, maka automatik apa yang anda betul mencerminkan prinsip-prinsip Islam atau pemahaman Islam dari erti kata sebenar. Jangan. Yang kenyataan tu tak masuk akal. Pertama sekali, bila kita cerita penyatuan ummah ni kita jangan lihat parti politik. Ummah ni bukan parti, ia adalah komuniti rakyat beragama Islam, ya. Jadi muzakarah, perlu pentas muzakarah. Sebagai pemimpin dalam kerajaan, anda sepatutnya sudah lama wujudkan pentas muzakarah dan memanggil parti-parti dan kumpulan-kumpulan yang bertunjangkan kepimpinan Melayu Islam, ya, tanpa melihat ideologi dan sebagainya, tanpa melihat sama ada anda ada perselisihan dan sebagainya, untuk duduk atas pentas muzakarah, untuk berbincang bersama, dan jika ada perselisihan untuk cuba atasi perselisihan itu. Anda tidak buat. Malah anda sendiri tengah keluar kenyataan dan melihat kita perlu lihat ideologi haluan politik sebelum pertimbang. Jadi kenyataan sekarang dah bercanggah dengan kenyataan dulu, sebab anda pakai petik dalil. Dan jika anda kata perjuangan penyatuan itu bermula dengan mereka yang berkuasa, mereka yang berkuasa lah yang gagal. Ummah lebih bersatu di bawah PH, lebih bersatu di bawah pentadbiran-pentadbiran dulu. Masuk hampa semua ni berkecai sebab perangai hampa semua. Jadi nak petik dalil tu berpada-padalah, janganlah menipu ummah, ya. Jadi sekarang saya nak tanya Hadi balik, apakah kenyataan yang Hadi nak keluarkan bagi menjelaskan kepada Muhyiddin syarat yang ditetapkan oleh Zahid? Sebab syarat yang ditetapkan oleh Zahid dibaca bersama keputusan UMNO dalam Perhimpunan Agung UMNO, bermakna dalam PRU 15 bersatu akan jadi musuh PAS dalam medan pilihan raya seandainya PAS bekerjasama dengan UMNO. Jadi silakan, saya nak dengar dalil Hadi, saya nak dengar penjelasan Hadi, ya. Apa pun syarat Zahid ni, ya, dah jelas. Zahid UMNO ni dah tolak bersatu. Jadi bersatu dah tolak UMNO. Sekarang ni Hadi sepatutnya duduk tengah, tapi dia duduk dalam perikatan. Jadi apa keputusan PAS ni, saya nak tahu. Bagi saya, nampak satu je keputusan yang boleh membuktikan PAS ini benar-benar berprinsip. PAS kena duduk seorang. So itu sahaja pencerahan saya. Sehingga sekejap. Okey, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.